Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan sidang jamaah yang dikasihi, alhamdulillah kita telah pun masuk fasa kedua, nisfu yang kedua dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Tuhan kekalkan momentum ibadah kita fardu dan sunat dengan sebaiknya hinggalah ke akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba Allah yang mendapat darjat takwa sebaik saja selesai Ramadan. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan semua dalam waktu yang singkat ni untuk melihat akan ayat 184 daripada surah Al-Baqarah, sambungan daripada ayat 183 yang biasa dibaca, yang diistinbat hukum tentang kefarduan Ramadan. Saya baca ayat 183 dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Sambungannya ayat 184. Saya nak ambil dua kalimah yang awal saja, sebab yang ni para ulama tafsir membahaskan dengan begitu cantik. Ayyaman ma'dudat. Ayat tu pada hari-hari tertentu, hari terbatas, hari yang limited. Ramadan ni, yang pertama sekali ayat 183 maklum pada kita, perintah solat dan puasa, perintah yang sejak Nabi Adam diutuskan sampailah pada Rasulullah dan hingga ke akhir kiamat. Perintah ini adalah perintah yang mesti dilakukan oleh seorang yang taklif hukum ke atasnya. Dia baligh, dia kena buat solat dan juga puasa. Cuma jumlah hari-hari berpuasa, lama masanya fi ilmillah, hanya Allah yang tahu pada setiap umat. Ayat yang ke-184 ni dicerita ayyam ma'dudat. Ayyam bermaksud hari-hari. Dia jamak qillah, jamak yang terbatas. Ma'dudat tertentu juga dianggap jamak qillah, sedikit, jamak yang sedikit. Padahal segi perbahasan lahir, puasa bukan sedikit. Kita duduk atas garisan khatulistiwa ni, puasa kita melebihi 12 jam, lebih pada separuh hari, menghampiri 14 jam. Kemudian lama masa berpuasa pula 29-30 hari. Kenapa dia disebut jumlah tu sedikit? Padahal dia kasir, kasrah, banyak segi istilahnya. Maksudnya banyak, tapi kalimahnya menunjukkan dia sedikit. Tanzil alal kasir ala qalil. Banyak tapi sedikit. Maksudnya apa? Puasanya hanya beberapa hari, tetapi dalamnya dapat pahala yang sangat banyak, ganjaran yang sangat besar. Saya nak ambil kat situ je ni, sebab nak cerita pada kita bab lain. Menurut Imam At-Tabari, dia kata Allah ni maha pengasih. Kewajipan puasa untuk umat Nabi Muhammad ini tidak diambil beberapa bulan, tak diambil masa yang lama. Pada satu hari itu pun jumlahnya daripada terbit fajar sampailah jatuhnya matahari, 29-30 hari. Maksudnya apa? Maksudnya ringan bagi seorang mukmin dan mudah dilakukan bagi seorang yang telah taklif hukum ke atasnya, walaupun dia seorang mu'allaf, walaupun dia seorang anak yang masuk umur 15 tahun. Katalah itu adalah tempoh dia baligh, dia nak lakukan perkara itu senang baginya, tidak berat. Tapi bagi seorang mukmin sangat ringan. Pendapat yang ketiga dan paling masyhur menyebutkan ayyaman ma'dudat ini ialah di dalamnya jumlahnya sedikit, 29 ke 30 hari daripada 365 hari.
tetapi di dalamnya itu terdapat terlalu banyak ganjaran dan pahalanya. Tuan-tuan, puan-puan, Ramadan ni setiap jam, setiap minit dan saat kita lalui itu semuanya pahala. Orang macam kita ni mungkin tak buat dosa, sebab setiap hari kita lalu hidup kita ni 3 perkara je yang kita terlibat. Pertama, kita buat baik dan Allah nilai dia baik, maka disebut, diganjari dengan nama pahala. Kedua, yang kita buat tu dosa, salah, dan di sisi Allah, Allah kira salah, maka dia dipanggil sebagai dosa. Yang ketiga, hak ni kita banyak terlibat. Apa dia? Dosa tidak, pahala pun tidak. Dia panggil apa? Lara. Sedangkan Ramadan ni berlalu tanpa ada pahala. Tu kita takut. Sebab tu orang macam kita, tuan-puan, dah lalu separuh yang kedua ni, menghampiri hari-hari terakhir dah, 10 terakhir minggu depan ni. Kalau ada WhatsApp group kita yang tak bagus, exit group je 10 terakhir ni. Orang macam kita tak mungkin duduk dalam masjid sampai 10 hari. Payah, tuan-tuan. Sahabat duduk. Orang Arab 10 hari terakhir, dia punya penjawat awam cuti dah. Sebab tu orang ada duit, dia pergi duduk di Mekah, Madinah, sebab dia punya environment, persekitaran, bi'ah adalah bi'ah ibadah. Seronok. Sampai orang-orang yang ada duit di sana, ni satu tanah Arab akan datang. Tuan-tuan bayang, 2-3 hari sudah ditunjuk waktu 17 Ramadan tu. Tidak pernah terjadi dalam sejarah musim haji pun orang seramai itu. Orang ada duit ke? Orang nak boleh dendam ke waktu Covid? Tak. Kesedaran orang mau beribadah kepada Allah. Kesedaran. Suasana dia sangat luar biasa. So kita nak wujud suasana itulah, ni jumlah yang banyak ni jangan berkurang, malahkan biar bertambah sampai hujung Ramadan. Kalau ditakdirkan kita balik kampung pun, tuan-tuan puan, pastikan masjid, surau di tempat kita duduk tu kita penuhi macam mana kita duduk di seksyen 20 ni. Kita nak ambil ganjaran tu. Tak boleh iktikaf dalam masjid, pastikan kita buat satu ruang di rumah kita, khususnya muslimah, ruang untuk kita buat ibadah. Untukkan tempat tu. Dalam tempat tu tidak ada TV. Dalam tempat tu tidak ada perkara-perkara yang boleh menarik kita untuk melihat. Kalau boleh, kita punya mushaf ada situ, handphone biar duduk dekat tempat lain. Melainkan kita datang ke masjid, kita rasa payah sangat nak ambil mushaf, Quran ni kita pegang handphone. Pegang je handphone, terus pergi pada Al-Quran. Jangan pergi tempat lain. Pilihan pada kita aja sekarang. Allah bagi ruang. Allah hantar Ramadan, tapi pilihan pada kita. Sebab begini. Setiap orang, saya, tuan-tuan, perempuan semua masuk Ramadan ni, cara kita masuk Ramadan, cara kita sambut Ramadan, cara kita hiasi diri kita dalam Ramadan, menentukan kita keluar bagaimana. Pada 29 Ramadan, kalau kita raya hari Jumaat, atau kita cukupkan 30 raya hari Sabtu, malam tu, tak usah esok Syawal, malam tu kita dah tahu dah kita berjaya atau tidak. Indikatornya apa? Tengok kita datang semayang awal atau tidak. Lepas semayang Isyak, kita buat kita tidak solat sunat. Sebab tarawih patutnya membiasakan diri kita dengan solat sunat. Kita boleh tahu dah esok pagi kita pegang Quran atau tidak. Tu indikator Ramadan. Jangan menangis lagi. Cukuplah tangisan kita. Jangan kita menangis lagi di pagi 1 Syawal. Ya Allah, aku gagal lagi. Panjangkanlah umur aku, ya Allah, sampai tahun depan. Aku nak jumpa lagi dengan Ramadan. Cukup-cukuplah, tuan-tuan. Sampai Rasulullah kata apa? Siapa masuk umur 60 tahun, Allah tak nak dengar lagi alasannya. Ni orang macam kita ni ramai dalam masjid ni, dalam surau ni. Ayyaman ma'dudat, hari-hari terbatas. Sikit je. Kalau saya mampu baca Quran, saya khatamkan 2 kali pun dalam bulan Ramadan ni, 15 hari saya khatam, 15 hari saya khatam. Takkan sama kedudukan saya dengan orang yang khatam sekali. Sebab mungkin dia khatam Quran dengan dia tadabbur. Saya khatam Quran untuk nak cukupkan saja 2 kali khatam Quran. Itu pun beza. Sisi Allah, Allah bukan tengok jumlahnya, Allah tengok kualitinya. Sebab tu yang penting kita buat saja yang terbaik.
Boleh buat yang terbaik, jangan tak buat. Baik solat sunatnya, baik bacaan Qurannya. Saya selalu suka kata kat diri saya, anak-anak saya dan teman-teman, kita kalau datang ke masjid, kita nak jumpa Allah. Dah tahu nak jumpa Allah, kenapa duduk saf paling belakang? Nak jumpa Allah, duduklah saf paling depan. Memang Tuhan tahu kita duduk kat mana pun, tapi tunjuklah ke Allah kita nak jumpa dia. Duduklah saf paling depan. Kita duduk saf paling belakang, kita hantar mesej paling jelas. Apa dia? Nak balik cepat. Sedang ruang kosong masih ada. Kena ubah di saat-saat akhir Ramadan. Cukuplah 15 hari, 17 hari ni mendidik kita untuk kenal kita punya kelemahan. Sekarang kita nak gilak potensi kita, nak jadi orang yang bertakwa lepas keluar Ramadan. Kena ambil jalan-jalannya. Tuhan takkan turunkan pakaian takwa, dia tak turunkan pakaian soleh, tapi dia hantar jalan-jalan jadi soleh. Antaranya Ramadan, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit ni, masa yang sangat limited, tapi ganjarannya sangat luar biasa. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah berfirman daripada hadis Nabi daripada Abu Hurairah, semua amal anak Adam inilah untuknya. Semayang, zikirnya, baca Qurannya, sedekahnya, ada pahala-pahala tertentu untuknya, kecuali puasa untukku, maka aku yang akan membalasnya. Tu saya kata setiap orang berbeza. Cara orang sedekah berbeza, cara orang baca Quran beza, cara dia solat berbeza. Kalau boleh bulan Ramadan ataupun akhir-akhir ini kita buat sebaiknya. Bila kita datang berdiri tahiyatul masjid, kita buat sunat qabliyah ke ba'diyah macam kita buat solat fardu. Maksudnya apa? Daripada takbiratul ihramnya, kalau solat fardu kita baca doa iftitah, solat sunat pun baca doa iftitah. Lepas Fatihah kita baca surah, lepas solat fardu, solat sunat pun kita buat macam tu juga. Hanya Ramadan. Bulan lain kita payah nak buat sebab kita dah kekangan. Sebab bulan Ramadan lepas Zuhur tak makan, lepas Asar tak makan, kita baca Quran. At least kita biasakan bulan Ramadan kita isi, supaya apa? Jadi tabiat kita lepas keluar Ramadan, dalam satu hari kita akan baca Quran, walaupun tak dapat buat 5 waktu. Ambil barakah Ramadan tu, ayyaman ma'dudat, nak isi benda tu. Kalau lepas keluar Ramadan kita berjaya mengisi semua amal kita dalam bulan Ramadan, kita kutip dan kita letak tempat-tempat yang baik, seperti di mana disebutkan oleh Nabi, orang-orang yang Allah muliakan dibina. Dahlah dalam syurga tu ada istana-istana, Tuhan bina peluk dia rumah-rumah. Di dalam syurga ialah orang yang membiasakan setiap hari melakukan solat sunat 12 rakaat. Bukan pada solat hajat, bukan pada solat duha, bukan pada solat tahajud, tapi solat sunat rawatib. Dan kita nak ambil ayyaman ma'dudat, hari-hari terbatas dalam Ramadan ini, mudah-mudahan kita dapat lakukan. Kenapa? Sebab kita tak makan. Zuhur tak makan, Asar tak makan, ambil supaya kita dapat buat. Tak dapat nak datang ke masjid, sekali-kali jangan kita tinggal walaupun sembahyang di rumah untuk membuat solat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Habis bab pertama. Bab kedua. Bab kedua dengan manusia. Apa dia? Perkara-perkara yang menyebabkan apa yang kita buat ni menjadi cacat di sisi Allah. Puasa, tahan makan lapar. Puasa macam orang soleh puasa. Buka puasa pun kita ambil kaedah tu. Kita bersahur, takhirkan sahur. Jaga mata kita, jaga telinga kita, mulut kita biasa dengan zikir, dengan Al-Quran, dengan selawat. Semua kita buat sebaiknya. Pastikan bila kita keluar, bagi barang makan, cari barang yang halal dekat pasar ataupun pergi bazar Ramadan. Kita hebatkan lagi dengan sedekah, buat mai pula hantar kat sini. Di samping dah diperuntukkan jalan sekian pada hari sekian untuk buat infak Ramadan, kita pula bawa sendiri nak bagi pula kat orang. Kita niat untuk mak dan ayah kita, apa kita buat tu tak apa dah, tapi kita takut kita sendiri bawa perkara, iaitu cacat hati mak dan ayah. Ni hujung Ramadan ni. Tuan-tuan perempuan yang dah dewasa macam ni pun, umur macam 60-70 pun kena ambil perhatian, macam saya pun. Kita tak tahu kita dengan mak ayah kita dulu macam mana. Dia orang dah tak ada dah. Siapa yang masih ada untung lah, yang tak ada dah, dia orang mati bawa hati yang luka dengan kita.
Antaranya apa? Biasa saya sebutkan di sini. Pertama kali nak sebutkan kepada kita tentang pesanan Nabi. Apa kata Rasulullah kepada kita? Setiap dosa akan dilewatkan oleh Allah pembalasannya, hukumannya, mengikut kehendak Allah, sehingga hari kiamat baru Allah balas, kecuali derhaka pada ibu dan ayah. Sesungguhnya Allah akan menghukum pelakunya, cakapnya atau sikapnya semasa dia hidup sebelum nyawanya diambil. Hadis riwayat Al-Hakim, hadis sahih. Ni kena jaga. Maksudnya apa? Tak terpakai Ramadan kita. Kita buat sah segi hukum, tapi cacat segi pahalanya. Tak takut ke tuan-tuan? Umrah pergi berpuluh kali, cari makan rezeki yang halal, hantar anak sekolah agama, tapi duk bawa cacat dengan mak dan ayah. Siapa tak selesai, selesaikan segera. Kalau mak ayah masih hidup, ajar anak-anak kita ni yang dah besar tuan-puan, kita jadi mak, jadi ayah. Sebanyakan kita tak balik kampung dah. Sebab di kampung tak ada mak, tak ada ayah. Kenapa tak balik? Sebab lambang perpaduan. Mak ayah ni lambang perpaduan. Bila ada, kita seronok nak balik. Melainkan ada kakak kita, abang kita yang perangai dia macam mak dan ayah, kita seronok nak balik. Kalau tidak, inilah kampung kita. Pesan kat anak-anak kita yang duduk balik ni, kesian kat siapa? Kesian kat isteri kita, mak dia. Dan kita kadang dia tak tunjuk, tapi dia balas pada mak dan ayah. Pada mak dia kadang-kadang dia tunjuk sungguh. Derhaka zaman moden ni boleh terjadi dengan berbagai bentuk. Antaranya apa? Saya orang Kedah, pondok banyak di Kedah ni. Antara yang masyhur pondok Haji Saleh dekat Sik. Almarhum dah dia, tapi alhamdulillah dia berjaya besarkan anak-anak dia. Jarang saya jumpa anak-anak dia 2-3 orang tuan-puan jadi macam ayah dia. Dia orang ambil alih pondok tu dengan pengajian yang hebat. Ribu tuan-tuan orang datang pada hari Jumaat mengaji. Ramai sungguh-sungguh. Orang buka gerai pun dapat untung. Sekarang anak dia sambung. Tapi nak cerita apa? Pondok-pondok pengajian ni, kalau tuan-tuan dah biasa dengan pondok, anak-anak ni pergi minta izin kat tuan guru tanah dia nak buat pondok. Tuan guru bagi, tapi dengan satu syarat, pondok tu bukan milik dia. Maksudnya apa? Lepas mak dia mati, urus jenazah, mak dia pergi dah, pondok tu kira wakaf lah. Tu jariah untuk mak dia. So siapa-siapa orang lain macam kita nak pergi duduk kat pondok, pergi register kosong, dia akan beritahu kita ada pondok kosong, kita masuk lah. Kita ikutlah kelas. Lebih baik pada hantar mak ke rumah orang tua-tua, lebih baik duduk di pondok. Tapi apa dia yang jadi? Derhaka anak ni di mana? Dia ambil mak dia, dia kata, mak jom mak pergi duduk pondok lah mak. Mak duduk sini pun bukan ada orang nak tengok mak, keselamatan mak pun payah. Macam-macam alasan mulut kita. Ni panggil derhaka. Kita mencelakakan diri kita. Walaupun hantar mak ke pondok pengajian. Kenapa? Tanya dia dulu. Tanya dia. Mak nak tak mak duduk pondok mak untuk mengaji? Saya buat mak duduk pondok. Kotlah mak nak habiskan sisa umur mak ni dengan mak nak mengaji ke? Ada kelas mak fardu ain. Mak nak mak kita pergi tengok dulu. Ajak mak pergi tengok dulu. Dia pergi tengok, dia tengok keadaan situ, dia rasa payah, mak rasa payah mak nak duduk. Tak apalah mak, kalau payah tak apa. Nak sure kat mak je. Tak apa, kita balik. Balik tuan-tuan. Jangan duk tekan mak lagi. Tak apalah mak, duduklah seminggu, sebulan dulu, mana tahu kot serasi. Kenapa kita nak paksa? Jangan celakakan diri kita. Kita tak sanggup nak bela mak, orang lain semua tak sanggup, kita pakat pergi hantar mak duduk kat pondok pengajian. Kesian dia tuan-tuan. Malah kalau mak mau pergi ke pondok pengajian pun tuan-tuan, seminggu sekali pergi ziarah mak atau ambil mak, dia hilang kawan yang banyak. Ada anak bagus tuan-tuan, dia tak tahu dia buat dosa apa dengan mak ayah dia dah. Mak ayah dah tak ada. Ni orang Shah Alam ni tuan-tuan. Dia pergi tanya rumah orang tua-tua, hak swasta ada orang buat. Dia tanya penguasa tu, dia kata ada ke sini orang tua-tua yang tak dapat uruskan pakaian dia sebagainya basuh? Dia kata ada, tapi kami memang ambil orang untuk basuh setiap hujung minggu pakaian dia orang, kami bayar orang tu. Oh, kalau saya nak ambil boleh tak? Boleh sangat, dia kata. Saya akan datang, dia kata, sebulan sekali saja saya nak ambil. Penguasa tanya, kenapa nak ambil? Saya tak tahu mak ayah saya redha atau tidak dengan saya sebelum mati, dan saya kerap bagi alasan kat mak ayah saya. Bila mak ayah saya panggil balik, tak ada masa mak, nantilah mak. Bila dah tak ada, saya tengok je orang tua, saya bayang muka mak dan ayah. Tapi saya rasa tak cukup. Saya angkat tangan doa, saya rasa tak cukup. Saya nak buat khidmat.
Saya nak basuh pakaian orang tua ni, saya anggap macam saya basuh pakaian mak dan ayah saya. Ni orang hebat. Ni orang hebat. Dia ambil tu tuan. Penguasa tu pun dah pekerja dia bungkus tak banyak mana pun pakai orang tua tu. 5-6 lai je, 7-8 lai je. Orang tua bukan banyak mana pakai. Satu pakaian dia pakai kadang sampai 3-4 hari. Ujung minggu kumpul, dia tagkan nama kat situ, dia ambil. Buat pergi kat safe laundry yang ada kat sekitar Shah Alam ni. Hari Jumaat malam. Basuh pakaian dengan isteri dia. Menangis sambil basuh. Ampunlah ya Allah dosaku dengan mak dan ayah. Ampunlah ya Allah. Kau anggap inilah sebagai jasa kami pada mak dan ayah. Segala pahala kami buat ni untuk mak dan ayah. Hebat ni. Sampai pagi duk basuh pakaian. Bagi hari Sabtu lipat pula pakaian dengan isteri dia. Anak semua tak ada dah. Umur macam kita ni tuan-tuan. Tapi tenaga ada lagi. Hari Ahad pergi hantar. Sebulan sekali buat. Niat untuk mak dan ayah. Ni hebat. Hebat. Kederhakaan zaman moden ni boleh jadi dengan hantar anak balik kat mak. Ayah jaga. Ni satu bab lagi. Mik lari ke? Apa jadi kat hidup kita ke? Pergi hantar. Hantar-hantar mak kata, Allah hantar mai kat sini ke? Allah, mak mik lari mak, boleh tak mak jaga sebulan? Auta aja. Saya tanya banyak mak dan ayah, letak sebulan nampak mak dia tak mengadu. Nak mengadu macam mana? Cucu dia. Kita ni punya perangai, tinggal anak sampai 5 tahun. Tanya dulu mak nak hantar ni 3 orang anak ni, mik tak ada. Boleh ke mak ambil? Mak minta maaf. Tanya. Ni tuan-tuan, perempuan, bagi tahu ke anak kita hak kahwin. Nak bawa balik anak boleh, tapi balik ujung minggu. Lepas tu kamu kena ambil balik. Kena beritahu. Melainkan kita memang kuat, kita nak ambil anak kita duduk dengan kita. Tak apalah, cucu kita. Kalau tidak, tanya. Mak kata mak minta maaf. Dah cukup mak jaga kamu. Sekarang mak nak khidmat dengan ayah kamu, suami mak. Kamu tak tengok ke ayah kamu nak naik tangga atas tu? Naik 3 langkah duduk, naik 3 langkah duduk. Dia tak larat nak. Bagi mak khidmat dengan suami mak, ayah kamu. Dah cukup dah dia jaga kamu. Mak lagi kuat daripada ayah kamu. Mak nak tengok ayah kamu. Kadang-kadang makan dia pun tak menentu. Mak nak khidmat dengan ayah kamu. So kita kena raih mak kita. Saya jadi sahabat Perkim tuan-tuan. Tu pergi kat pejabat Perkim. Dekat tepi tu flat PPR. Kalau kelas fardu ain buat untuk mualaf 30-40 orang. Perempuan kebanyakannya. Laki dah 3-4 orang datang mengaji. Kita tengok muka ni macam muka Melayu, tapi kita kata takkan orang Melayu. Kita pun tanya, kata ni akak-akak ni semua ni orang asli kawasan mana? Hish, ustaz ni orang asli apa, kami Melayu ni. Habis main mengaji ni, kami terlepas waktu muda dulu. Sibuk duk kerja kat Kuala Lumpur ni, fardu ain tak selesai, mengaji Quran pun tak pandai. Bila Perkim buat macam ni, kami offer diri kami nak mengaji. Tanya soalan lebih banyak pada mualaf, tanya soalan. Berarti apa? Dia kurang. Dia nak mengaji kelas fardu ain. Tu saya kata kena tanya mak dulu. Kerana mak itulah waktu dia nak ambil. Kawan-kawan yang main ambil, dia naik kereta pergi kelas duha, pergi kelas lepas zuhur. Yang kita pergi hantar anak kita, cucu dia, terpaksa pula duk jaga cucu sampai fardu ain dia tak selesai. Berdosa kita dengan Allah. Sampai mati nak siksa mak. Ayah-ayah ni bayar saya pesan kat anak kita. Kalau anak kita balik dekat nak raya ni, kumpul dia orang, cerita tuan-tuan. Ayah nak pesan ni sebelum ayah pergi. Mungkin ayah pergi dulu daripada mak kamu. Sekali-kali jangan kamu derhaka pada mak kamu bila ayah dah tak ada. Tuan-tuan tahu hari ni tuan-tuan, kalau kita nak letak nama rumah bernama anak kita, tuan-tuan pergi di mana-mana je yang membuat wasiat ni. Yang paling masyhur ni apa? Yang uruskan wasiat ni apa nama? Tak apalah, badan-badan yang macam tu. Dia ada satu kelas tuan-tuan pun dia akan tulis situ. Kalau kita buh nama anak kita pun Muhammad, dia ada satu kelas yang dia akan tambah situ. Rumah ini akan menjadi bilik anak itu selepas tuan punyanya, pemiliknya, ayah ataupun maknya mati. Kenapa tuan-tuan? Dia masukkan kat tu. Sebab ada orang tak nama, dia halau ayah dia keluar. Punya dahsyatnya anak hari ni. Dia hantar terus mak dia pergi duduk dengan orang lain. Sebab tu hari ni dia buat kelas. Rumah ni jadi milik anak tu yang ayah buh nama, mak buh nama pun dia katakan jadi milik budak tu bila mak ataupun ayah tu pemilik rumah tu dah meninggal. Dia takut jadi kes ni lah. Tanya,
Kita beramal ni punya hebat, takut kat situ kita sangkut. Balik pada jumpa Tuhan, ingat pahala menggunung, rupanya dikikis atas sebab dosa kita. Kadang setengah orang dia tak hantar mak balik, dia tak hantar anak balik kampung, dia ambil mak dia mai duduk dengan dia. Hak ni hak masuklah hadis Nabi tu. Alamatul kubra, kiamat, alamat besar apabila seorang ibu melahirkan tuannya. Buat mak macam orang gaji, jaga anak dia. Duduklah rumah tu sampai 3 bulan. Kesian mak kita. Duk-duk kena ujian. Saya dah jumpa dah ibu macam ni. Balik kampung terus. Mai kelas pengajian dia kata, mai kita tengok dia duk teriak. Bila mengaji dia teriak. Rupanya dia tak boleh. Dia tengok je tanpa orang keliling dia. Dia duk tengok muka anak dia. Pasal apa? Anak dia ajak pergi duduk kat rumah dia, duk jaga cucu. Teringin nak makan. Dalam fridge tu buah apple. Ambil buah apple. Petang menantu balik. Buka-buka fridge tengok apple tinggal 2. Dia tak bagi tadi 3. Siapa curi apple ni? Tu, mulut tu, mulut. Cucu tu, anak kita ni kata apa? Nenek curi mama. Nenek curi. Astaghfirullahalazim. Cucu pun perangai macam anak menantu juga. Tak kecil hati mak. Nak ambil ni kena hati-hati betul. Kalau kita tak mampu, baik kita jangan. Daripada anak yang soleh jadi derhaka. Kena ambil perkiraan semua. Kalau kita sanggup nak terima akibat sebelum kita mati, tengok anak kita buat kat kita, bolehlah. Sayang, saya nak sebutkan selamat. Kenapa hal ini? Ayyaman ma'dudat. Ramadan ni saat terbatas. Nafsu kita kecut sebab kita tak makan. Tak ada syaitan boleh perkudakan nafsu. Kalau kita cerita ke anak kita, kita dah bagi tahu kat dia, saat-saat terhujung Ramadan ni, dia mudah dengar. Ambil peluang ni. Mudah-mudahan anak kita berubah jadi anak-anak yang baik berkat Ramadan. Selanjutnya, ada anak tak layan mak dan ayah. Dia blessing tuan-tuan. Mak kalau telefon ni, artinya dia bukan tahu kita kerja ke tak kerja, kita sibuk ke tak sibuk. Jangan sekali-kali ajar anak kita, jangan kamu kata kat mak kamu. Ni kita kena beritahu tuan-tuan, kita ni dah lepas dah. Beritahu anak kita, kalau mak kamu telefon je, jangan kamu kata, mak tak tahu waktu nak telefon ke mak, kejap lagi lah mak. Ataupun dia kata, mak kejap lagi boleh tak? Jangan sekali-kali. Kerana mak telefon tu, artinya Allah yang minta. Kamu perlukan blessing pada mak kamu. Bila kamu angkat je telefon, mak, Allah mak rindunya kat mak, cakap dia. Seronoknya dengar suara mak. Sebab bila kita lemah, kita tak kuat, kalau kita tidak soleh, kita perlukan wajah-wajah orang yang Allah redha. Antara wajah yang Allah redha ialah wajah mak dan wajah ayah. Kalau dia telefon, artinya apa? Allah datangkan penenang hati pada kita. Sambut. Jangan kata sibuk. Berapa banyak tuan-tuan baca kat FB, perempuan baca, ada orang tulis, hari ni orang telanjangkan diri dia pun banyak dah. Tapi ada orang tulis kat FB tu, saya rindu tengok orang-orang yang punya mak dan kumpul mak, boleh ziarah mak pada hari raya. Saya tak ada peluang dah. Saya selalu mengadu, kata saya sibuk. Sekarang mak dah tak ada, ayah tak ada. Kalau mak masih hidup, ni dia duk cerita dalam tu. Kalau mak masih hidup, kalau ayah masih hidup, saya nak ambil mak, ayah duduk dengan saya. Kencing berak mak, ayah biar saya yang basuh. Makan minum mak, biar saya yang tengok. Ayah nak pergi mana, mak nak pergi mana, biar saya yang bawa. Dia kata tu bila mak dah, ayah dah tak ada. Pesan ke anak kita. Apa yang celakanya yang boleh jadi derhaka? Tuan-tuan, perempuan pernah tengok dulu sebelum Covid, ada orang duk hantar kat kita. Bila raya je buat family gathering, adik-beradik semua balik, lepas tu mak letak mak dekat kerusi dengan pinggan makan. Lepas tu setiap orang anak pergi kat mak suap mulut anak. Tuan-tuan dapat tengok kan dulu orang hantar. Menangislah budak tu. Cukup-cukup lah. Takkan 5 tahun duk buat macam tu, terketar-ketar tangan mak dia dah. Sampai nak suap mulut masuk ke hidung. Tapi tak larat dah nak suap. Sudah-sudah lah. Tahun ni kalau kita nak buat itu, panggil anak-anak kita balik. Kita yang suap mulut mak tu, bukan mak suap mulut kita. Sampai bila nak berubah? Cukup-cukup lah. Tu satu. Yang kedua, suka telefon mak. Tuan-tuan, ni saya bukan nak marah tuan-tuan ni, nak cerita. Takut tuan-tuan tengok muka saya kejap-kejap satu, kejap-kejap 2. Pukul 10 ni. Saya nak cakap macam ni, tuan-tuan perhatikan betul. Sebab ni kita nak balik cerita ke anak kita.
Asyik-asyik telefon mak. Dia tak telefon ayah, tak telefon kita. Mak, ingat hujung minggu ni nak balik. Maksudnya apa tuan-tuan? Apa aku dia kata hujung minggu ni nak balik? Perempuan tentu tahu. Maksudnya apa? Mak jangan tak tahu saya suka makan apa. Itu maksudnya. Kesianlah mak. Budak tu pula suka gulai lemak telur. Mak je yang tahu gulai lemak telur yang sedap bukan telur ayam, telur itik. Nak pergi cari pula. Sampai bila nak siksa mak ni? Pesan kat anak kita tuan-tuan. Jangan duk pesan kat mak. Anak soleh, dia angkat telefon mak. Ingat hujung minggu ni nak balik. Mak nak makan apa? Tu anak soleh. Tanya mak. Sampai bila mak nak masak untuk kita? Tanya mak. Mak kata apa? Mak teringin nak makan masak lemak cili api, daging salai, kalau boleh ada rebung. Dah pula pergi tanya rebung pula nak kena sedia. Lantaklah. Setahun tak pernah makan tuan-puan. Nak cari rebung payah. Dia bagi tahu ke kita, sedialah. Redha mak kita dapat. Ramadan ayyaman ma'dudat. Terbatas tapi pahalanya besar. Duk pergi makan buffet dan sebagainya. Telefon mak, mak Alung sampai je rumah, Alung nak ambil mak. Mak bagi tahu mak nak makan. Alung akan bawa mak pergi makan tempat terbaik mak. Cukup-cukuplah dia duk basuh pinggan tuan-puan. Duk sedia untuk kita. Berhentilah. Rupah Ramadan ni. Sebab tahun depan tak mungkin kita jumpa lagi mak kita. Ni, perempuan yang ada ni. Tuan-tuan yang ada ni. Berapa ramai kawan kita yang dah mati, yang tak sempat jumpa Ramadan tahun ni. Ambil sungguh peluang ni. Akhir sekali tuan-tuan, anak kita balik ni, kalau boleh biar dia minta maaf sebelum Ramadan berakhir. Nak ambil redha Allah tu. Jika nama tu dah dicatat oleh Allah sebagai ahli neraka, mudah-mudahan Allah padam nama tu berkat Ramadan. Jangan tunggu Syawal, Ramadan ni. Kalau tahun ni dia nak balik pergi rumah mertua dia, kumpul tuan-puan minggu depan Jumaat, hari minggu terakhir. Kalau kita tak raya, kalau kita raya hari Jumaat, minggu depan lah Jumaat terakhir. Kumpul tu, minta dia orang balik semua. Yang nak raya kita pun tak apa, yang nak raya rumah mentua pun balik kejap. Anak-anak kita tu, tuan-tuan cerita, dia orang minta maaf. Saya nak pesan sangat-sangat ni. Saya nak sebut sekali lagi, kita pernah sebut hal ni, dua perkara tentang minta maaf. Kau dengan mak dan ayah tanya, jangan terus minta maaf. Duk seorang-seorang personal, pergi jumpa dengan mak, jumpa dengan ayah. Lepas kau ni pergi jumpa orang lain pula pergi, ayah, sepanjang ayah besarkan sekarang, saya sampai sekarang, ada tak ayah simpan dalam hati ayah rasa tak senang dengan saya? Tanya ayah. Mak, Alung ni duduk dengan mak lama banding dengan lain-lain. Tentu ada salah silap Alung. Ada tak mak simpan di hati mak sampai sekarang? Tanya. Kau dengan mak dan ayah baik tanya. Satu. Kalau dia kata ada, dia sebut. Perempuan kalau kita ada, sebut ke anak, jangan duk simpan-simpan dalam hati. Ada. Yang kamu hempas pintu. Mak tak pernah hempas pintu kat kamu nak. Mak marah je saja, kamu tak lawan. Kamu tak macam setengah lain jawab balik. Kamu tak lawan tapi perangai kamu nak. Mak cakap sikit je kamu pergi masuk dalam bilik tegang. Kamu tahu tak waktu kamu hentak pintu tu bergegar jantung mak? Mak tak pernah buat kat kamu sekali pun lah hidup kamu tinggalkan kamu. Duduklah tuan-tuan, duduklah ke bawah, pegang lutut mak tu, minta maaf. Kita orang lelaki-lelaki, kita mudah forgive and forget. Ni, dia simpan. Beritahu anak kita pergi jumpa mak kamu seorang-seorang, tanya mak kamu. Yang kedua, ni kita bab kita sama. Perempuan nak minta maaf dengan suami, tuan-tuan nak minta maaf dengan isteri kita. Kita kena tunjuk ke anak kita nak minta maaf tu macam mana. Dua perkara kena elak. Dua perkara ni kalimah. Apa dia? Bang, kita dah hidup kat 41 tahun dah bang. Anak-anak semua dah tinggalkan kita habis. Tinggal kita berdua. Yang rasa yang banyak salah dengan abang, jangan sebut rasa. Kenapa? Bila kita kata rasa, artinya mungkin yang salah, mungkin abang yang salah. Tu rasa. Yang abang hidup dengan yang ni, abang rasa banyak. Rasa jangan sebut. Mungkin abang tersilap dalam hidup bersama dengan yang, mungkin pun jangan sebut. Dua kalimah ni elakkan. Sebab mungkin maksud apa? Mungkin abang salah, mungkin yang salah. Kita sedang reserve, duk reserve lagi.
Nak minta maaf ni pesan ke anak kita. Minta maaf je, ayah, angah banyak salah dengan ayah. Sebut je, terus terang. Angah banyak salah dengan ayah. Angah minta maaf. Cakap angah, sikap angah banyak salah dengan mama. Angah minta maaf. Sebut terus, banyak salah. Jangan sebut mungkin, jangan sebut rasa. Ajak anak kita. Dan kita bila dengar je orang minta maaf, kalimah kita kena sebut apa dia tuan-puan? Bukan sama-sama. Tak payah sama-sama. Sama-sama dah diambil oleh satu hotel kat KLIA dah. Tak payah duk masuk lagi. Nak sebut apa tuan-puan? Dengar je orang minta maaf, lepaskan. Bukan sama-sama. Sama-sama tu kerti apa? Hang pun salah, aku pun salah. Duk macam tu, duk tergantung. Bila dia kata jadi minta maaf, ayah maafkan kamu nak. Sebut kalimah tu, maka selesailah dosa tu. Maafkan kamu nak, selesailah dosa tu. Suami kata, yang abang maafkan semua salah yang, selesailah hal kita dengan dia. So inilah perkara yang saya nak sebut sangat tuan-tuan pada Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat keluar daripada Ramadan di atas sifat takwa. Mudah-mudahan Tuhan ampun dosa kita yang lalu. Tuhan maafkan segala kesalahan kita yang nampak. Tuhan redha pada kita. Mudah-mudahan Tuhan kurnia pada kita keluarga yang Allah bagi rahmat, keluarga yang berkat. Di dalamnya ada suami dan isteri yang saling memahami. Di dalamnya ada anak-anak yang boleh mengabdikan diri pada Allah dan berbakti pada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kesejahteraan hidup bersama keluarga kita hingga bertemu dalam Jannatul Firdaus. Kita mohon pada Allah jangan ada seorang pun di kalangan kita ahli qaryah sini yang tercicir namanya daripada senarai ahli syurga Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini membuahkan sifat terpuji yang Allah redha dengan kita, yang selama ini telah menyebabkan kita terhalang ibadah kita mendapat halawatul ibadah, dapat kemanisan ibadah. Perkara dengan Allah ataupun dengan manusia, mudah-mudahan Tuhan bantu kita untuk menyelesaikan dengan cara terbaik. Wabihi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya jumpa peribadi lagi. Takbir.